Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad kama barakta ala nabiyyina Ibrahim wa ala ali nabiyyina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa fiqhan fid din ya rabbal alamin. Yang saya muliakan seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Baitul Mahabbah beserta dengan sahab tadbiran yang saya muliakan Ashabul Fadilah, barisan Imam Bilal, para asatizah, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya muliakan, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dapat kita menyambung pengajian kita, ulang kaji kita berkenaan dengan sirah Nabi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam ini dan Safar 1444 Hijriah, yang mana pada kesempatan yang lalu kita telah menguraikan bab mengenai nasab keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini dalam kitab Ar-Rahim Al-Maktum bab yang ke-6 menceritakan keputraan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sedikit sebanyak kita menyentuh bagaimanakah yang berlaku kepada Nabi sebelum Nabi dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Jadi tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana kita sedia makruf bahawa Nabi dilahirkan pada tahun Gajah. Kerana kita telah sebutkan bahawa masyarakat Arab menggunakan bulan-bulan, tetapi mereka tidak ada tahun secara angka yang tepat. Adapun kalender Hijriah yang kita gunakan pada hari ini mula diperkenalkan oleh zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Adapun penamaan bulan telah pun ada semenjak zaman Jahiliyah lagi. Mereka mengenali bulan Muharram, Safar dan sebagainya. Cumanya mereka tidak ada angka dari sudut tahun tadi. Jadi antara pembaharuan yang dibawa oleh Umar Al-Khattab, dia memperkenalkan kalender Hijriah. Jadi diletakkan tahun pertama kalender itu berdasarkan hijrahnya Nabi SAW daripada Makkah ke Madinah Al-Munawwarah ataupun Madinah An-Nabawiyah. Adapun tuan-tuan, secara tempatnya Nabi SAW berhijrah pada bulan akhir bulan Safar, dan Nabi tiba di Madinah ataupun tiba di Madinah pada kira-kira 12 Rabiul Awal. Walaupun kita menyambut hijrah itu pada bulan Muharram, tetapi dikatakan antara sebab juga kita menyambut Muharram itu kerana tekad ataupun niat Nabi untuk berhijrah telah ada semenjak bulan Muharram. Jadi tuan-tuan, Nabi SAW dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Maka ini merupakan kesepakatan bahawa Nabi dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Cumanya al-mu'arrikhin ataupun ulama-ulama sirah khilaf secara tepat bilakah angka hari bulan Nabi SAW dilahirkan. Kita di Malaysia bila sampai 12 Rabiul Awal merupakan cuti umum, cuti Maulidul Rasul. Cumanya dalam kitab kita ini tuan-tuan dinyatakan Nabi SAW dilahirkan pada 9 Rabiul Awal. Kalau tuan-tuan convert, kita akan temukan bahawa Nabi ini dilahirkan pada 9 Rabiul Awal bersama dengan hari Isnin. Ada juga pendapat mengatakan Nabi dilahirkan pada 8 Rabiul Awal. Ada juga mengatakan 10, 11, dan juga yang paling masyhur ini merupakan pendapat Ibnu Ishaq, iaitu 12 Rabiul Awal. Jadi tak apalah tuan-tuan, yang penting Nabi SAW dilahirkan pada Rabiul Awal, pada hari Isnin. Kerana hari Isnin disebutkan secara jelas oleh Nabi SAW. Kelebihan hari Isnin ialah antaranya Nabi dilahirkan pada hari berkenaan, dan Nabi ataupun amalan-amalan kita dibentangkan secara mingguan pada hari Isnin.
Dan Nabi suka berpuasa pada hari Isnin disebabkan dua kelebihan tadi. Tetapi tuan-tuan jangan kita lupa juga bahawa Nabi juga diwafatkan pada 12 Rabiul Awal pada umur baginda 63 tahun. Jadi di samping kita menyambut Maulid Nabi SAW, jangan kita lupakan bahawa Nabi juga diwafatkan pada tarikh yang sama. Dan kita sebagai umat Nabi SAW, antara yang kita nak ingatkan jasa kita kepada Nabi ialah sekurang-kurangnya kita berselawat kepada Nabi SAW tiap-tiap kali kita mendengar kata Nabi. Kata pun nama Nabi disebutkan sebagai kita mengenalkan jasa Nabi SAW. Tapi timbul persoalan, mengapakah disebutkan nama Nabi, tapi kalau kita disebutkan nama Allah, tidak perlu kita bertasbih. Jadi itu antara hujah orientalis menolak hadis, seolah-olah diagungkan Nabi SAW melebihi Allah SWT. Faham ya tuan-tuan? Maksudnya ada hadis, kalau kita disebutkan nama Nabi, maka kita berselawat. Tapi kenapa kalau nama Allah tidak ada saranan daripada Nabi agar kita bertasbih atau sebagainya? Kerana tuan-tuan, daripada awal kita bangun tidur sehinggalah kita tidur semula pada waktu malam, setiap gerakan kita itu ada doa, ada pujian pada Allah SWT. Adapun masa untuk kita berselawat kepada Nabi SAW terhad. Jadi seluruh kehidupan kita ada doa yang kita panjatkan pada Allah. Jadi Nabi SAW meminta sedikit saja, sekurang-kurangnya bila mana disebutkan nama Nabi, kita ingat Nabi, maka kita berselawat kepada Nabi SAW. Itu yang paling kurang. Dan itu Nabi mengatakan, orang yang paling bakhil, sesiapa yang disebutkan nama aku padanya, maka dia tidak berselawat. Jadi jawapannya tuan-tuan, kerana kita menyebut nama Allah SWT pada setiap ketika. Ada pujian, ada doa. Doa-doa ini semua kita memuji Allah SWT. Adapun selawat yang kita pada Nabi SAW ada tempoh-tempohnya. Bahkan dalam kita berselawat pun sebenarnya tuan-tuan, secara tidak langsung kita menyebutkan nama Allah, kan? Allahumma salli ala Muhammad. Pada perkataan pertama itu pun kita menyebutkan nama Allah padanya. Jadi tuan-tuan kembali bahawa Nabi SAW dilahirkan pada hari Isnin pada 9 Rabiul Awal tahun ataupun tahun serangan tentera bergajah yang diketuai oleh Allah. Kemudian Nabi SAW telah kita sebutkan dilahirkan dalam keadaan yatim, di mana ayah Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib telah meninggal dunia di Madinah. Nanti kita akan sebutkan kenapakah ayah dan ibu Nabi mereka ini meninggal dunia setelah mana mereka berada di Madinah. Ayah Nabi SAW berada di Madinah dan meninggal dunia di sana. Adapun Aminah binti Wahab, ibu kepada Nabi SAW, dia meninggal dunia setelah mana pulang daripada Madinah. Nanti kita akan ceritakan kenapakah perkara sedemikian. Kemudian tuan-tuan, orang yang pertama menyusulkan Rasulullah selepas ibunya ialah Thuwaibah, Abu Lahab, yang ketika itu juga sedang menyusulkan bayinya sendiri yang bernama Masruh. Dan tuan-tuan, Nabi SAW juga menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari bahawa Nabi pada umur 7 tahun diberikan nama oleh Abdul Muttalib. Dan juga pada hari ke-7 itu juga Abdul Muttalib mengkhitankan Nabi SAW. Khitan maksudnya sunat. Jadi menolaklah tanggapan ada yang mengatakan bahawa Nabi ini keluar-keluar dia telah dikhitankan. Sedangkan dia bercakap seperti apa yang disebut oleh Nabi sendiri bahawa Nabi SAW dikhitankan pada umur baginda 7 hari oleh Abdul Muttalib. Dan juga disusulkan, yang kita sebutkan tuan-tuan, antara budaya masyarakat Arab, mereka memberikan anak-anak mereka yang masih kecil, yang masih bayi hatta sekalipun, diberikan kepada orang-orang kampung di luar Mekah untuk disusulkan. Yang antara sebabnya ialah kerana di Mekah ketika itu ramai orang datang daripada luar, jadi penyakit mudah tersebar. Dan juga bila mana ramainya orang daripada luar Mekah, maka bahasa Arab itu akan menjadi tercampur daripada bahasa yang fushah, bahasa yang baku. Bila mana bercampur dengan bangsa-bangsa asing, maka bahasa Arab itu sedikit sebanyak akan terkesan. Jadi bila mana diletakkan di perkampungan-perkampungan jauh daripada Mekah, maka anak-anak mereka boleh membiasakan ada penguasaan bahasa Arab yang kuat ketika mana mereka
mereka masih kecil. Dijaga keturunan bangsa. Itu yang kedua. Dan yang ketiga ialah terutama di bayi lelaki diberikan kepada ibu susuan supaya tidak membesar sebagai anak yang manja. Kalau anak sendiri, kita lah letaklah wanita yang garang sekalipun, bila mana dengan bayinya sendiri, anaknya sendiri, dia akan begitu sayang. Itu yang normal lah. Yang tak normal tu tak sayang. Dia paling kurang pun kalau ada nyamuk pun dia tak akan biarkan nyamuk tu gigit anak dia. Tapi kalau letak dekat ibu susuan, yang penting anak tu masih hidup. Yang penting kenyang, aku dah buat kerja, nangis ke macam mana, dia tak berapa nak kisah sangat. Menjadikan anak itu tidak manja. Kerana itu kita dapati sirah-sirah di kalangan sahabat Nabi SAW, ibu-ibu mereka ini bila mana selesai peperangan, mereka tidak bertanyakan anak mereka. Yang penting ialah Nabi SAW. Kerana memang mereka telah menjadikan anak mereka ini sebagai prajurit, sama ada datang membawa kemenangan ataupun gugur sebagai orang yang syahid di jalan Allah SWT. Jadi mereka nak didik anak mereka ini tak manja sejak daripada kecil tadi. Seperti mana yang berlaku pada Zubair bin Awam, yang mana ketika dia kecil, anak umatnya sendiri membiarkan dia berjalan seorang diri dalam gelap gulita. Yang penting apa, dia nak jadikan anak dia ini seorang yang berani. Dan akhirnya Zubair bin Awam ini, kalau kita baca kisahnya, merupakan antara panglima perang dalam umat Islam yang begitu hebat. Jadi tuan-tuan, Nabi SAW kemudian diserahkan kepada Halimatus Sa'diyah daripada Bani Sa'ad. Dan Halimah ini yang menyusukan Nabi SAW sejak baginda berumur 6 tahun ataupun 2 tahun. Dan dengan keberkatan yang ada pada Nabi SAW, keluarga Halimatus Sa'diyah ini dilimpahi rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi mereka merasakan begitu berkatnya Nabi ataupun kehadiran Nabi bersama-sama dengan mereka. Sepatutnya ialah pada umur 2 tahun itu, atau maafkan saya, ketika mana Halimah ataupun Nabi berusia beberapa bulan, diserahkan kepada Halimah untuk disusukan selama 2 tahun. Jadi sepatutnya tempoh kontrak itu asalnya 2 tahun. Tapi mengenangkan badan dan keberkatan yang ada mereka perolehi, maka Halimah meminta lanjutan kontrak untuk menjaga Nabi SAW. Biasanya umat yang minta untuk dilanjutkan, tapi itu balik. Jadi ibu susuan itu yang volunteer untuk menyusukan Nabi SAW. Bukan itu saja, bahkan Halimah tidak meminta upah daripada susu ataupun susuannya kepada Nabi SAW, kerana mengenangkan banyak kebaikan yang mereka dapati sebanyak kehadiran Nabi bersama-sama dengan mereka. Jadi ketika mana Halimah meminta kepada Aminah untuk dilanjutkan keberadaan Nabi bersama-sama mereka, mereka mengatakan apa? Halimah mengatakan, biarlah budak ini bersama dengan aku. Tapi dia tak katalah kan, dengan Nabi ini kami dapat rezeki dan sebagainya. Dia tidak mengatakan sedemikian. Dia mengatakan apa? Aku bimbang budak ini kalau balik semula ke Mekah, dia akan mendapat penyakit. Kita sebut tadi bahawa Mekah itu datang daripada luar Mekah, mungkin ada penyakit-penyakit. Jadi dibimbangi Nabi SAW terkena dengan penyakit di Mekah. Maka kerana itulah Aminah bersetuju dilanjutkan lagi lah Nabi SAW bersama dengan Bani Sa'diyah. Sehinggalah Nabi mencecah umur 6 tahun, berlaku satu peristiwa yang juga disebut oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, iaitu pembelaan dada Nabi SAW. Dan Nabi dibelah 2 kali, satu ketika mana berumur 6 tahun, satu lagi dalam peristiwa apa tuan-tuan? Isra dan Mi'raj. Kan dibelah dan dikeluarkan darah kotor daripada Nabi SAW. Maksudnya apa? Kita nak bertemu dengan Allah, pastikanlah hati kita bersih, seperti mana yang dibuat oleh Jibril kepada Nabi SAW. Kemudian ketika 6 tahun inilah pembedahan pertama. Ketika itu Nabi masih lagi kanak-kanak bersama-sama dengan anak-anak Halimatus Sa'diyah. Halimah juga punya anak kandung. Mereka ini bermain bersama-sama sehingga satu ketika 2 orang lelaki datang bertemu dengan Nabi SAW dan dibedah Nabi. Mungkin tak tahu lah dibius ke macam mana kan, sehinggalah bertempiaran dari kanak-kanak yang lain. Dan dibedah dada Nabi SAW. 2 orang lelaki itu tuan-tuan ialah malaikat. Ada riwayat mengatakan ialah malaikat Jibril AS dan malaikat yang lain. Jadi dibedah dari Nabi
SAW yang dikeluarkan darah kotor. Kerana itu Nabi SAW ataupun ada kesan belahan dada itu di dada Nabi SAW. Jadi kemudian bila mana anak Halimatus Sa'diyah mengkhabarkan kepada ibu mereka bahawa Nabi SAW didatangi 2 orang dan dibedah Nabi. Kemudian Nabi balik semula ke rumah itu dalam keadaan yang agak pucat. Maka Halimah pun segera kontak Aminah untuk diserahkan semula Muhammad ini kepada mereka. Kerana dibimbangi bahawa Nabi SAW didatangi jin ataupun ada benda-benda yang buruk akan berlaku kepada Nabi SAW. Maka segeralah Halimah As-Sa'diyah untuk menyerahkan semula Nabi SAW ke pangkuan ibunya Aminah binti Wahab. Maka Aminah pun sebenarnya pada awalnya merasa ajaib, mengapakah tiba-tiba saja Halimah menyerahkan semula Muhammad kepadanya. Walhal sebelumnya Halimah lah yang bersungguh-sungguh meminta supaya Muhammad bersama-sama dengan keluarga Halimah. Maka dikorek, barulah Halimah memberitahukan perkara sebenar, bahawa budak ini didatangi oleh 2 malaikat, ataupun dua orang, dia tak tahu malaikat, 2 orang. Lalu selepas itu bercerita ni budak-budak tadi, sehinggalah Nabi SAW kembali dalam keadaan mukanya pucat. Jadi dibimbangi bahawa akan berlaku satu perkara buruk berlaku pada Nabi SAW, disampuk dan sebagainya. Maka barulah Aminah memahami apa yang disampaikan oleh Halimah. Lalu Aminah mengatakan, tidak sekali-kali anak ini akan disampuk oleh jin. Kerana sepanjang kehamilan aku dengan budak ini, aku juga menyaksikan perkara-perkara yang aneh dalam kehidupan aku. Dan pastilah budak ini suatu hari nanti dia akan menjadi seseorang yang bermanfaat kepada manusia. Maksudnya ia berkata bahawa kehebatan Nabi SAW ini telah ada sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul. Ini tuan-tuan kita namakan sebagai irhas. Irhas ini ialah perkara luar biasa yang diberikan kepada seseorang sebelum dia dilantik menjadi Nabi, sebelum dilantik menjadi Rasul. Jadi itu peristiwa yang hebat yang berlaku kepada Nabi SAW, membuktikan kenabian Nabi. Jadi tuan-tuan, maksudnya ialah Nabi kembali kepada Aminah ketika Nabi berumur 6 tahun. Selepas peristiwa itu timbul kebimbangan Halimah mengenai keselamatan Muhammad SAW, lalu dia pun mengembalikan anaknya kepada ibunya. Maka tinggallah Nabi SAW bersama ibunya sehingga umur Rasulullah mencapai 6 tahun. Kemudian tuan-tuan, ketika Nabi ataupun ketika Aminah berumur 6 tahun, Nabi SAW berumur 6 tahun, maka Aminah pun berencana kerana rindunya daripada arwah suaminya. Lalu dia pun plan untuk pergi ke Yathrib di Madinah. Nama tu ketika itu Yathrib. Terkenal kepada suaminya yang telah meninggal dunia, Aminah berjalan untuk menziarahi kubur suaminya di Yathrib. Lalu Aminah keluar dari Mekah dengan membawa bersama-sama dengan anaknya Nabi SAW dan juga Khalimah, ataupun kita boleh kata orang gaji lah. Namanya ialah Ummu Aiman. Rombongan mereka diketuai oleh Abdul Muttalib. Ada yang mengatakan ada 4 orang, Abdul Muttalib, Aminah, Nabi SAW dan Ummu Aiman. Ada 4 orang. Ada juga riwayat mengatakan lebih. Jadi di Madinah mereka menetap selama sebulan. Kemudian mereka pulang. Dalam perjalanan pulang daripada Madinah ke Mekah, Aminah pun jatuh sakit. Keadaan yang tenang sejak awal perjalanan lagi. Akhirnya beliau meninggal, ataupun Aminah total meninggal dunia di mana? Di Abwa. Alif, Ba, Waw, Alif, Abwa. Abwa ini terletak di antara Mekah dan juga Madinah. Jadi tuan-tuan, kita sebutkan tadi kan, setelah apa Aminah ketika itu hanyalah berumur taklah tua sangat, mungkin dalam 30-40, tapi dia meninggal dunia setelah mana pulang daripada Madinah. Begitu juga dengan ayah Nabi SAW, juga meninggal dunia ketika mana berada di Yathrib, di Madinah Al-Munawwarah. Kerana tuan-tuan, Madinah ini sebelum Nabi berhijrah merupakan ataupun kebanyakannya ataupun merupakan tempat mudah dijangkiti penyakit ataupun ada penyakit demam. Biasanya orang yang luar daripada Madinah masuk ke Mekah, masuk ke Madinah, masuk ke Madinah, mereka akan mengalami demam dan sakit. Ada yang juga mengatakan ta'un, tapi ta'un ini kemudian tidak ada berkat doa Nabi SAW.
Jadi itulah tuan-tuan kerana apa? Kerana itu kita sebut Aminah dan juga Abdullah bin Abdul Muttalib juga meninggal dunia setelah keberadaan mereka di Madinah. Kerana tempat ketika itu tempat demam. Jadi tuan-tuan, bila mana Nabi SAW berhijrah mula-mula daripada Mekah ke Madinah, hatta para sahabat-sahabat Nabi pun mengalami demam, mengalami sakit. Kemudian berkat dengan doa Nabi SAW, iaitu doa Nabi SAW, Allahumma habib ilaina Madinah, seperti mana direkodkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Bila mana Nabi mula-mula sampai di Madinah, dan banyak sahabat Nabi pun sakit, demam, tenat. Maka kemudian Nabi pun berdoa, Allahumma habib ilaina Madinah kahubbina Makkah aw asyad. Ya Allah, jadikan hati kami ini cinta pada Madinah. Ialah kan mula-mula kita Madinah ini datang pertama kali, meninggalkan sanak saudara kita di Mekah Mukarramah, bumi tempat tumpahnya darah kita dilahirkan, membesar di situ. Tapi terpaksa keluar disebabkan tekanan daripada orang musyrikin. Diperintahkan mereka untuk berhijrah ke bumi baru, ke Madinah Munawwarah. Jadi ada sahabat yang sedih, ada sahabat yang banyak jatuh sakit. Kemudian Nabi pun berdoa dengan doa tadi, Allahumma habib ilaina Madinah kahubbina Makkah wa asyad. Jadikanlah kami, ya Allah, cinta pada Madinah ini seperti mana cintanya kami kepada Mekah, ataupun lebih hebat. Sayang kami kepada Madinah ini sama dengan sayang kami dengan kampung kami sendiri Mekah, ataupun lebih hebat lagi. Allahumma barik lana fi sa'ina wa fi muddina. Ya Allah, berikanlah keberkatan pada timbangan kami, kan? Pada sa'ina, timbangan kami, wa muddina, dan cupak kami. Maksudnya ialah ada keberkatan berniaga di Madinah. Itu doa Nabi SAW. Kemudian Nabi juga mengatakan wasahih lana, dan ya Allah, jadikanlah udara Madinah ini, tempat Madinah ini, iklim Madinah ini sesuai untuk kami. Jadikan kami, walaupun orang di tanah Arab sendiri pun tidak mampu untuk mengadaptasi cuaca di Madinah pada pertama kali. Apatah lagi kita tuan-tuan yang berada di jauh daripada sebenarnya tanah Arab. Hatta orang Mekah sendiri pun tak mampu untuk adaptasi cuaca iklim di Madinah. Kemudian Nabi pun berdoa, wasahih lana, jadikanlah Madinah sesuai untuk kami, ya Allah. Kemudian apa? Wanqul hummaha ila Juhfa. Wanqul hummaha ila Juhfa. Maksudnya Madinah ini memang ada dikenali satu, macam kita sebut demam, mudah untuk menimpa sesiapa saja, apatah lagi orang yang datang luar daripada Madinah. Wallahu a'lam lah apakah benda itu, tapi menyebabkan orang demam. Wanqul hummaha, humman ni maksudnya ialah demam. Pindahkan ya Allah demam ini ke Juhfa. Juhfa ini satu tempat di sebenarnya tanah Arab. Wallahu a'lam, mungkin pada ketika itu Juhfa ini tempat yang tidak didiami oleh manusia. Kerana itu Nabi meminta demam itu dialihkan daripada Juhfa atau daripada Madinah ke Juhfa. Jadi demam inilah yang mungkin menimpa ayah Nabi SAW dan juga Aminah, dan sesiapa saja orang yang datang daripada luar Madinah. Jadi Nabi, berkat doa Nabi ini, maka dikatakan sehingga pada hari ini sesiapa saja yang datang ke Madinah, mereka akan boleh mengadaptasi dengan baik. Kalau demam sesuatu biasa tuan-tuan, tetapi yang tidaklah sampai mendarat, sampai menyebabkan tenat, seperti mana ibu Nabi SAW. Dan juga antara keistimewaan Madinah ini begitu dengan Mekah tuan-tuan, ialah dua tempat ini tidak akan dimasuki oleh Al-Masih Ad-Dajjal. Itu yang pertama. Dan yang kedua ialah Ta'un. Ta'un ini satu penyakit yang mungkin lebih bahaya, lebih mudarat daripada COVID-19. Dan kalau COVID ini mungkin dia menyerang kita punya sistem pernafasan, tapi Ta'un ini lebih dahsyat sebenarnya. Dan Nabi SAW juga telah pun menyebut bahawa dua benda ini tidak akan masuk Mekah dan juga Madinah, Dajjal dan juga Ta'un. Tapi tuan-tuan, bila mana Nabi kata Ta'un, kita jangan takwil, penyakit-penyakit lain pun tak akan masuk. Sehingga orang takwil juga, orang maksudnya apa? Samakan juga Ta'un ini dengan COVID-19. Jadi orang baca, kenapa COVID-19 pun masuk Mekah Madinah? Jadi tuan-tuan, kalau Nabi kata Ta'un, maka Ta'un saja jawapannya. Jangan kita mentakwil kepada penyakit-penyakit lain. Jadi Ta'un ini memang telah digarantikan oleh Nabi, InsyaAllah akan masuk Mekah dan Madinah. Tapi penyakit-penyakit lain boleh jadi.
COVID-19 ke, COVID-20 ke, jadi boleh jadi tuan-tuan. Tetapi yang telah menjadi kepastian ialah dua penyakit ini tidak akan masuk, ataupun dua benda ini, Dajjal dan juga Ta'un, tidak akan masuk ke Makkah dan juga Madinah. Jadi berkat doa Nabi, maka sahabat pun dapat mengadaptasi dan mereka ini pun sihat semula. Kerana itu tuan-tuan, antara bukti mereka ini juga selesa di Madinah, ketika mana Nabi SAW ataupun sahabat nak pergi ke Mekah. Contohnya pada tahun ke-6 Hijrah, kan ada Umrah Qadha. Maka orang-orang Mekah beranggapan orang-orang yang berhijrah ke Yathrib ataupun ke Madinah ini, mereka ini takkan hidup lama ataupun takkan dapat kesihatan yang baik. Kerana memang tuan-tuan sebelum itu Madinah ini dikenali dengan tempat demam jadi. Dan orang mudah nak demam di Madinah. Jadi orang-orang musyrikin mereka mengejek orang-orang yang berhijrah ke Madinah. Mereka mengejek. Mereka ini takkan tahan lama. Ataupun kalau tahan pun mereka ini akan ada penyakit yang menimpa. Kerana itu pada tahun ke-6 Hijrah, Nabi SAW ataupun sahabat mereka pergi ke Mekah untuk menunaikan Umrah Qadha. Nak ganti balik tahun sebelum itu mereka terhalang. Jadi antara sunatnya ketika mana seseorang itu ihram untuk lelaki, ketika mana dia tawaf, dia kena berittiba' untuk lelaki. Ittiba' apa dia tuan-tuan? Menjadikan bahu sebelah kanan ini terbuka, yang ditutup hanyalah sebelah kiri. Dan ketika mana kita pakai ihram untuk lelaki lah kan? Jadi yang kita buat pusingan di Kaabah itu, kita menjadikan tangan kanan ini dibuka dan kita menutup di sebelah kiri. Untuk apa tuan-tuan? Untuk nak menunjukkan masa sahabat, otot sahabat yang kuat, yang besar, bagi menimbulkan kegerunan orang musyrikin, bagi menepis dakwaan mereka yang orang yang berhijrah ke Madinah ini, mereka ini akan terkena demam tadi dan tidak akan mendapat kesihatan yang baik. Jadi antara hikmah itu tuan-tuan, kita tengok orang pakai kain ihram, mereka akan buka sebelah kanan. Dan juga untuk kita beri perhatian juga tuan-tuan, sebenarnya ittiba' ini, namanya ittiba' maksudnya apa? Menjadikan sebelah kanan ini terbuka dan ditutup bahu sebelah kiri yang menghadap kiblat, yang menghadap Kaabah. Jadi ittiba' ini hanyalah dalam keadaan ketika mana sedang tawaf. Ketika mana sedang tawaf saja. Selesai tawaf kita kena tutup dua-dua. Bahkan antara kesilapan ialah mereka solat dalam keadaan ittiba' tadi. Sedangkan antara perkara makruh dalam solat ialah kita membiarkan bahu ini tidak ditutupi, terbuka, open. Kan kita kan biasa tahu aurat ini daripada atas pusat sampai bawah lutut. Jadi orang pun solat dalam keadaan sedemikian. Sah atau tidak solatnya tuan-tuan? Sah atau tidak? Sah. Tetapi makruh. Begitu juga dengan orang yang membiarkan badannya terbuka. Jadi kita sebutkan bahawa ittiba' ini hanyalah ketika mana dalam keadaan tawaf saja. Kadang-kadang orang ittiba' ini bermula daripada keadaan dia kan. Itu yang perlu kita perhatikan tuan-tuan. Kerana hikmahnya pada asalnya nak menunjukkan kekuatan umat Islam, sahabat Nabi SAW, sehingga menimbulkan kegerunan orang-orang musyrik. Kan mereka tengok orang muslim sedang tawaf, mereka tengok masa, mereka pun takut. Tak betul lah yang kita sebut selama ini. Dan juga nak menimbulkan lagi kegerunan mereka, Nabi SAW mengarahkan para sahabat pada 3 pusingan awal. 3 pusingan awal, kan kita nak tawaf di Kaabah tu 7 pusingan. 3 pusingan awal disunatkan untuk lelaki untuk ramal. Ramal ni berlari dari anak, ataupun ada juga mengatakan berlari sedaras yang mungkin pada 7 pusingan awal dan 3 pusingan awal. Nak menunjukkan bukan saja mereka memiliki kekuatan, ada masa, juga mereka juga memiliki ketangkasan, kan mampu untuk berlari. Jadi itu antara hikmahnya Nabi SAW mengharapkan sahabat, yang mana sehingga pada hari ini juga kalau kita pun tetap disunatkan perkara sedemikian. Ittiba' pada keseluruhan pusingan tawaf, dan 3 pusingan awal untuk lelaki disunatkan mereka ini berlari-lari, ramal. Jadi itu tuan-tuan, maksudnya nak menunjukkan bahawa Madinah itu tempat yang sehat, sehingga boleh dihuni oleh sahabat sehinggalah pada hari ini. Jadi itu tuan-tuan. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi Aminah pun meninggal dunia ketika mana Nabi berumur 6 tahun. Setelah mana kepulangan daripada Yathrib
dan disemadikan jasad ibu Nabi SAW di Abwa. Cuma yang kesempatan ini kita tak bincangkanlah kan, sama bagaimanakah kesudahan ibu dan ayah Nabi SAW. Kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana boleh jadi mereka ini merupakan ahli fatrah, dan ahli fatrah maksudnya ialah mereka yang diberikan pengecualian oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana tidak sampai kepada mereka seruan tauhid. Kan, macam orang yang tinggal di hutan yang begitu pedalaman hutan, tidak sampai kepada mereka risalah Islam, maka mereka ini pada hari kiamat akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mereka lulus ujian, maka masuk syurga. Kalau gagal, maka akan masuk ke dalam neraka. Jadi kita berharap agar ibu ayah Nabi SAW masuk ke dalam syurga. Walaupun ada juga pandangan kedua menyatakan sebaliknya, kerana contohnya Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an, Nabi SAW telah pun sebut nama dia di dalam neraka, walhal dia pun hidup sezaman dengan ayah Nabi SAW. Abdullah bin Jud'an ditempatkan ke dalam neraka. Walaupun Abdullah bin Jud'an ini merupakan orang yang banyak melakukan kebaikan, banyak melakukan sumbangan sosial kepada orang-orang Arab di Mekah, banyak melakukan kebaikan, tetapi tidak ada tauhid dalam dirinya, maka Nabi mengatakan dia ini dimasukkan ke dalam neraka. Jadi tuan-tuan, kita tak sebutkan ataupun tidak huraikan di manakah tempatnya ibu dan ayah Nabi SAW. Kemudian tuan-tuan, setelah mana Aminah wafat, maka dijaga oleh Abdul Muttalib, iaitu datuk Nabi SAW. Dan sayangnya datuk Nabi SAW kepada Nabi melebihi cucunya yang lain, hatta melebihi anak kandungnya sendiri. Sehingga kan disebutkan Abdul Muttalib ini dia memiliki satu kerusi yang khas untuk dia duduk. Kita sebagai Muttalib itu, kalau teman-teman masih ingat tentang penemuan semula air Zam-Zam, semuanya di atas jasa Abdul Muttalib, sehingga dia diangkat menjadi secara tidak langsung tuan-tuan sebagai raja di Mekah. Raja di Mekah disebabkan banyak sumbangannya, antaranya ialah penemuan air Zam-Zam. Dan dia ada kerusi istimewa yang hanya diduduki oleh Abdul Muttalib. Pantang orang lain duduk di kerusi tersebut. Tapi dikatakan Nabi SAW selalu duduk di situ bermain-main di kerusi Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib sendiri larang orang daripada menegah cucunya daripada bermain di kerusi kesayangannya. Begitu juga cintanya Abdul Muttalib ini, contohnya disebutkan dalam kitab kita ini kan, ketika mana Abdul Muttalib tidur, tak ada orang lain nak kacau dia, tapi ada pengecualian pada Nabi SAW. Nabi suka kacau Abdul Muttalib ketika mana dia tidur, dan Abdul Muttalib suka dengan Nabi SAW walaupun keadaan dia tidur. Kita tuan-tuan kalau tidur kadang-kadang sensitif kan, tak suka orang kacau kita, siapa sekalipun, isteri kita ke. Kalau belum kahwin dia cerita lah, tapi bila dah lama kahwin, jadi boleh faham kan. Jadi tuan-tuan, dijaga oleh Abdul Muttalib ini sehingga Nabi berumur 8 tahun. Umur Nabi 8 tahun, wafatlah Abdul Muttalib. Kemudian Abdul Muttalib ini wafat, meninggal dunia, diberi pesanan. Lepas ni yang jaga Muhammad ini ialah salah seorang daripada anaknya, iaitu Abu Talib. Abu Talib. Cuma ni saya tak ingat nama penuh dia, nanti saya maksudnya saya pakai nama penuh ataupun nama sebenar Abu Talib. Macam Abu Lahab, nama sebenarnya Abdul Uzza. Abdul Uzza. Dan telah kita nyatakan Abdul Muttalib ini memiliki 16 orang anak. 10 daripadanya lelaki, 6 daripadanya perempuan. Jadi yang saya ingat daripada 6 orang anak perempuan Abdul Muttalib, salah seorangnya Sofia. Sofia inilah yang kita sebutkan tadi, anaknya ialah Zubair bin Awam. Dia melatih Zubair sejak daripada kecil supaya jadi seorang yang berani, jadi seorang yang keras tuan-tuan. Itulah lelaki yang sejati, keras. Bukan macam mungkin dalam semenjak ni kan, lelaki jadi lembut dia. Jadi itu kita janganlah. Saya berpesan pada diri saya dan tuan-tuan, anak-anak lelaki ni kita biarkan dia keras, menjadi sebagai seorang prajurit dan sebagainya. Jadi itu tuan-tuan. Jadi Abdul Muttalib mengamanahkan setelah kewafatan dia, dijaga oleh Abu Talib. Abu Talib ini salah seorang ayah saudara Nabi SAW. Yang kita kenali tuan-tuan, Abu Talib ini sangat menjaga Nabi. Dialah orang yang memberi perlindungan politik kepada Nabi ketika Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul.
Walaupun dakwah Nabi tidak disukai oleh musyrikin Mekah, tetapi mereka tidak mampu untuk mengapa-apakan secara langsung kepada Nabi disebabkan hormatnya mereka dengan Abu Talib. Itu jasa Abu Talib kepada Nabi. Dan ketika mana Abu Talib ini berada pada saat akhir kehidupannya dalam keadaan sakratul maut, Nabi cuba untuk meyakinkan dia untuk menyebutkan kalimah la ilaha illallah. Kalimatan asyhadu laka biha 'inda Allah, kata Nabi. Sebut la ilaha illallah. Kamu tak sempat solat pun tak apa, tak sempat nak baca Quran, puasa tak apa. Aku sendiri, kata Nabi, akan berikan syafaat kepada engkau, wahai ayah saudaraku. Tapi malam ni tuan-tuan, di sisi Abu Talib juga ketika itu adanya orang-orang ataupun Abu Jahal, Abu Lahab. Mereka ini cuba meyakinkan Abu Talib agar jangan mengungkapkan kalimah sedemikian, sehinggalah malangnya Abu Talib ini tidak sempat mengungkapkan kalimah la ilaha illallah. Jadi itulah tuan-tuan sedikit sebanyak yang telah kita uraikan perjalanan Nabi SAW. InsyaAllah pada kesempatan akan datang kita lihat bagaimanakah antara perjalanan Nabi bersama dengan Abu Talib ketika pergi ke Syam. Dan ada juga peperangan yang disebutkan Nabi terlibat padanya. Dua peperangan yang penting, namanya peperangan Fijar, yang mana peperangan Fijar ini adalah peperangan yang epik berlaku pada masyarakat jahiliyah. Mengapa saya kata epik, nanti kita akan uraikan. Dan ada juga namanya Hilful Fudul, perjanjian Fudul, yang mana disertai oleh Nabi ketika Nabi berada pada usia belia. Jadi apakah kepentingan dua perkara ini? InsyaAllah kita akan nyatakan pada kesempatan akan datang. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.